Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan buat latihan pengorakan, di mana latihan pengorakan ini jadi dua jenis, satu pengorakan jejari dan satu lagi pengorakan selari. So untuk kali ini kita akan menggunakan kaedah pengorakan selari. So kat sini dibagi KK sebagai klim. So ini KK, KK, okay. Kemudian untuk mudah kita labelkan dia. Okay, katakan ini satu, saya labelkan dia dua. Untuk bulatan biasanya kita akan bahagikan dia kepada kalau yang ini setengah, okay, setengah bulatan, separuh bulatan kita bahagikan kepada 7 bahagian. Okay, saya bagikan dulu kepada 7 bahagian. Okay, ini keadaan mudah lah, kita cari sudut 60 ya, kita nak bagikan dia. Okey, kita gariskan dia sebab nanti kita nak buat numbering. Okey, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, balik pada K. Kemudian dekat bawah pun kita boleh numberkan dia. So kita tengok dekat sini. Sebab sini ada banyak garisan, kita kena rujuk pada objek. Objek D ni. So daripada K, dia akan turun pergi 1 dekat sini. K. Di sebelah satu K, satu K prime. Okay, katakan K prime kat bawah lah. So yang ini K dengan 1. Kemudian yang ini akan jadi 2. Okay, kalau kita turunkan terus, yang ni saya turunkan. Ni nombor 3. Ni nombor 4. Yang ni 5. Yang belakang ni 6. Okey. Kemudian 7. Atas ni jadi 8. Bawah tu semua dia punya prime lah. Okey. Ini 2, 8 prime. Ini 3, 7 prime. Sini 4 dengan 6 prime. Dan akhirnya 5 prime. Dan berhati-hati dekat sini, bila dibagi satu garisan yang tak ada, kita numberkan dia ni. So, apa kita nak kena buat? Kita kena naikkan garisan ni. Kita kena dapatkan dekat mana dia sebenarnya. Okey. Sebab dia dekat atas tu tak ada. Saya katakanlah daripada 1 nak pergi 2, dia ada A. So 1, 2 ada A. Kat bawah tu adalah A prime. Jadi untuk penyelesaian, kita nak buat penyelesaian, kita kena selarikan kita punya pandangan hadapan ni. Okay, nak selarikan pandangan hadapan. Okay, kita buat dulu garisan selari. Panjangkan saja semua bahagian yang kita dah numberkan tadi. Tiga, 4 pun kita bawa juga ya.
bahagian atas, bahagian bawah, bahagian prime dia tadi. Okey, kita buat setakat tu dulu. Kemudian bila kita dah dapat tu, kita nak mulakan di mana? Okey, so kita nak mulakan, kita ambil satu jarak. Ini apa? Yang ini adalah kita punya K. So untuk yang ini, digabungan daripada dua objek yang berbentuk silinder, separuh silinder dan juga separuh hexagon, rata dan juga lengkung. So kita ambil dulu jarak daripada K pergi 1. K pergi 1. So dalam satu garisan atas, jangan turun, jangan naik ya. Sepatutnya K pergi 1 ni sama juga dengan, tak sama. Okey, kita ambil jarak pula K pergi 1 pergi 2. Nak ambil 1 pergi A pun tak ada masalah. Kita terus tandakan 1 pergi A. Ni 1 A. Okey, ni 1. Ni adalah A. Ni adalah 2. Jarak 2, 3 sampailah 2, 3, 3, 4 sampailah 8 tu adalah sama. So kita pindahkan saja 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat jalan dulu. 8. Okey. So ini kita perlu panjangkan lagi sebab ada lagi garisan yang perlu kita tandakan. Okey, ini saya tandakan dulu lebarkan dia 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan akhirnya kita mesti matikan dengan titik K. K tu adik. K ambil daripada 8 pergi K. So dekat sini saya pindahkan 8 pergi K. So, bermula dengan K, ending dia, penutup dia mesti K juga. Kemudian kita boleh unjurkan sebenarnya garisan-garisan ni sepatutnya kita akan buat sampai K. Kita unjurkanlah. 1, 2, 3, 4, bahagian atas. Bahagian bawah pula 1, 2, 3, 4 dan 5. Bila kita dah selesai, kita bolehlah buat garisan di setiap number yang kita dah buat tadi ya. Okey. 1 A, buat je, tak apa, tak ada masalah. Tak ada tolak markah pun. Tapi pastikan yang kita buat garisan binaan lah. Jangan buat garisan objek pula. Jangan terlalu hitam. Kawal penggunaan
tekanan pensel yang digunakan. Kalau tak pasti, kena pakai pensel 2H untuk garisan binaan. Okey, saya dah buat semua garisan yang saya nak. Kemudian kita tandakan. Tandakan apa? Okey, tandakan, tengok ya. K dia akan bertemu K, di cross balik nombor dia. So, mana K? K dekat sini kita akan tengok cross daripada pandangan hadapan. Mana K? Sini. Kemudian K daripada K dia akan pergi 1. 1 pun di sini juga. Garisan yang sama dekat sini. A, tengok A dekat sini, A kat bawah ni. 2 dekat bawah ni. 3 dia naik pergi mana? Sini. Tandakan dulu. 4, 5, 6, 7, 8 semua di atas ni. 6, 7, 8. Kemudian K dia akan turun balik pergi sini. So, kita dah dapat point-point di sebelah atas. Okey, tandakan. Kemudian di sebelah bawah, boleh tandakan terus. Ini dia punya K prime. Kemudian dia akan pergi A prime. Kemudian pergi 1. K pergi ni K sini ya. K pergi 1, pergi A, pergi 2. Kemudian 3, 4, 5. Yang ini dinaik balik 6, 7. Kemudian pergi 8. Kemudian 8. Dia ada lagi satu lagi, kita punya masih lagi, saya pun tertinggal lagi dekat sini sebab sebelah bawah. Katakanlah kita ada B pula kat sini. Sebab B ni nanti sebab dia ada garisan yang berbeza dekat situ. So, ambil jarak 8B. Okey, 8B kat sini. Okey, di mana B? So, B akan mati dekat sini. 8 sini. Okey, B dah naik kat sini. Dan ending dia dengan K prime. B prime. Okey, dah hampir selesai. Seterusnya, apa yang kita buat? Kita sambunglah garisan. Sambung ikutlah. Nak bahagian atas dulu ke bahagian bawah ke, tak ada masalah. Cuba selesaikan bahagian atas dulu. K pergi 1, kemudian 1 pergi A, kemudian A pergi 2. Okey, yang 2 sampai 5, yang ini akan jadi garis lengkung. So, garis lengkung nanti kita akan gunakan French curve. Daripada 5 sampai 8 dia akan jadi garisan lurus walaupun dia melengkung sebab dia berada pada aras yang sama. Kemudian di 8 dia akan terus turun pergi K prime. K ya, pergi K. K itu sebelah atas. Kita tutup dekat sini, dia punya permulaan dia, sim point dia ataupun claim dia. Sama juga dekat sini 8 K pergi K prime. Kemudian sebelah bawah K prime pergi 1 prime. 1 prime pergi A prime. Kemudian daripada A prime, yang ini akan jadi garisan lengkung sampai 8. Kemudian 8 dia akan pergi, yang ini tadi saya tandakan dia sebagai B. B ni ke bawah. Yang ini garis lurus. 8 pergi B, garis lurus. Kemudian
B pergi K prime. Untuk yang bersegi berada pada mana? Tengok ya, berada pada K1. Okey, K1. K1 sini. Kalau kita tengok kat sini pun boleh gambaran yang lebih jelas. Ni K1, 2. So, daripada 2 akan ada garisan lurus jugalah. Jadi dekat sini kita tahu daripada B bawah tu dia akan pergi ke 2 di sini. So lengkung akan bermula di sini. Kemudian berada pada satu lagi 8. Sebelah belakang ni 8. Okey, garisan dalaman. Ini pun garisan yang selalu pelajar tinggal buat. Garisan dalaman. Dia buat garisan luaran saja. So dalaman tak buat, rugi. Kemudian kita gunakan French curve untuk dapatkan lengkung, garisan lengkung yang kita perlu buat. So kita carilah 3 poin. Macam biasa, jangan tamak-tamak. Cari 3 poin. Yang kalau boleh dapat menyentuh di semua poin itulah. Kan saya dapat lengkung kat situ. Dan untuk garisan bawah ni dia lebih kepada dia separuh bulatan yang cantik lah. Jadi kita cari dia punya critical point. Critical point, bottom point ni 3 point ni. Kalau dapat kita cari, kita sambungkan bottom point tu. 3 bottom point tu dulu. Sangat tak boleh. So yang memerlukan kesabaran juga untuk kamu dapatkan poin. Bila dah dapat 3 poin tu, tambahlah lagi 3 poin. Okey, tekan saya dapat 3 poin kat situ. Dia dapat sebelah kiri, kita boleh terbalikkan, sepatutnya akan dapat sebelah kanan. Okey. So, inilah satu kaedah penyelesaian untuk soalan pengorakan. Ini dipanggil sebagai pengorakan penuh. Okey, pengorakan penuh. Okey, selamat mencuba. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.